kerana engkau berbeza dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka sebab itu Huzaifah pesan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala ta'abbaduha. Semua ibadat yang sahabat tak buat, mana-mana sahabat tak pernah buat, kamu jangan buat ibadat tu. Fa innal awwal lam yatruku lil akhir maqala. Kerana golongan awal tidak pernah meninggalkan ruang untuk golongan akhir tambah sesuatu yang bukan ibadat. See? Kalau dia kata, tak apa ustaz, yang penting niat baik. Tuan-tuan, cuba bagi saya satu contoh dalam dunia ni bid'ah yang orang buat niat tak baik. Cuba bagi satu contoh. Kalau niat tak baik tu bukan bid'ah, kalau niat tak baik tu maksiat. Sebab tu ada beza antara bid'ah dengan maksiat. Maksiat ni benda jahat, bid'ah ni memang orang tu nak buat baik tapi cara tak betul. Cuba tuan-tuan bagi tahu kat saya, di mana salahnya bila satu orang yang kata Ali afdal daripada Abu Bakar, dia sayang Ali lebih sampai dia kata Abu Bakar tak layak jadi khalifah. Salah? Kalau ikut sayang kat Ali, salah? Tetap kita kata mereka ahli bid'ah, Syiah. Pasal apa? Pasal mereka percaya satu benda walaupun niat baik, tetapi mereka percaya satu benda yang tidak ditunjukkan oleh Nabi. Sayang ke Ali punya pasal, dia kata tak boleh. Ali tak boleh jadi sahabat biasa, dia mesti jadi imam setelah daripada Rasul, imam yang maksum. Sayang ke Ali, jadikan dia maksum. Salah ke? Sayang punya pasal. Salah ke sayang sahabat? Tak salah. Tapi kamu telah meninggikan martabat Ali lebih daripada had. Sedangkan Islam tak pernah kata benda macam tu. Kamu menambah satu benda dalam agama yang perlukan kepada dalil tapi tak ada dalil, maka ia adalah bid'ah. Agak-agak tuan-tuan, satu orang yang bawa jenazah, saya bagi contoh lain lah. Satu orang dia salat tarawih, sebab contoh ni dekat yang kita, dia salat tarawih malam ke-7, salat malam ke-7 di sini. Pada rakaat kedua dia baca surah Al-An'am secara penuh. Surah Al-An'am secara penuh, rakaat kedua. Agak-agak salah. Rakaat pertama dia baca surah biasa, rakaat kedua dia baca surah tu. Salah? Imam Nawawi kata salah. Sebab apa? Sebab mana dalil kata kena baca surah tu? Bukan salah baca surah tu, tapi dia menganggap baca surah tu ada fadilat khusus, sedangkan dalil tak ada. Orang bawa jenazah, masa bawa jenazah dia zikir dengan suara yang agak sedikit tinggi, ditinggikan suara masa berzikir dan baca Quran waktu bawa jenazah. Salah atau tidak? Tuan-tuan bukan bawa jenazah, Al-Fatihah 3 kali langkah, kan? Langkah pertama Fatihah, langkah kedua Fatihah, langkah ketiga pun Fatihah. Imam Nawawi kata ia adalah bid'ah, kerana pada waktu tu sepatutnya bertafakkur, bukan meninggikan suara membaca Al-Quran dan berzikir. Kerana golongan salafus salih yang awal, ketika mereka membawa jenazah, mereka diam dan khusyuk memikirkan tentang kematian. Semua ni menunjukkan kepada kita bahawasanya perbahasan bid'ah tak bid'ah ni adalah perbahasan ilmu, disebutkan bukan oleh golongan-golongan ustaz muda hari ni, disebut juga oleh golongan-golongan ulama salafus salih sebelum daripada kita. Kenapa mereka sebut benda ni? Kerana nak menyelamatkan agama. Kalau tidak ada golongan yang begitu keras dengan bid'ah, maka agama kita akan menjadi seperti mana agama ahli kitab yang dirosakkan oleh tangan-tangan padri. Maka sebab itu golongan para ulama yang ikhlas, yang rabbani, seperti Al-Imam Nawawi, seperti Al-Aziz bin Abdissalam, seperti Ibn Rajab Al-Hambali, mereka ini ikhlas berbicara tentang bid'ah.
dan mengecam mereka yang melakukan perkara bid'ah. Tetapi kita tak nafikan, dalam nak menentukan sesuatu amalan itu bid'ah, kadang-kadang ada khilaf. Baca doa kunut, tadah tangan ke tak tadah tangan? Tadi tuan-tuan baca doa kunut witir, tadah tangan ke tak tadah tangan? Tadah tangan. Kalaulah kata ada ustaz kata, tiba-tiba ustaz datang ke sini, dia kata tadah tangan waktu witir tu bid'ah. Tuan-tuan marah tak kat ustaz tu? Nak marah ustaz tak berani, marah orang yang jemput ustaz tu. Pasal apa kau jemput dia? Kan? Tetapi yang kata bid'ah menadah tangan sewaktu doa kunut itu adalah ulama mazhab Syafi'i yang namanya Al-Iz bin Abdissalam. Iz bin Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam menghukum bid'ah orang yang menadah tangan waktu kunut. Dia kata waktu kunut, baca kunut tanpa tadah tangan. Tapi Imam Nawawi yang datang kemudian daripada dia, Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i juga. Imam Nawawi yang datang kemudian daripada Iz bin Abdissalam, dia tak setuju dengan pandangan tu, tapi dia tak pernah kata hang ni wahabi lah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. No. Dia bagi dalil. Dia kata tak bid'ah kerana Ibnu Mas'ud menadah tangan waktu kunut, Omar juga menadah tangan waktu kunut. Ini menunjukkan tadah tangan itu ada asalnya daripada zaman Nabi, kerana sahabat menadah tangan. Maksudnya dalam bab menghukum bid'ah, sebahagiannya menerima khilaf. Bila mana ada khilaf dalam nak menentukan bid'ah ataupun tidak, maka kita jangan kecam orang yang kata bid'ah. Cuma orang yang kata bid'ah, dia tak buat lah. Saya kata bid'ah, saya tak buat. Pada saya perbuatan ni tak memberikan manfaat. Yang buat, carilah dalil untuk kata benda tu boleh. Jangan pula sentap. Oh, maksudnya aku masuk neraka lah ya? Kamu seorang je masuk syurga? Mana haji macam tu? Dah, setiap orang tidak dipaksa untuk buat ibadat. Buatlah sekadar apa yang dia yakin. Kalau dia rasa benda yang dia buat itu bukan bid'ah, dia kena tanya ustaz, ustaz, amalan yang ustaz ajar kami ni, mana dalilnya? Kalau ustaz kata buat je, orang tua-tua dah buat, jangan tanya banyak. Maksudnya ustaz telah ajar saya seperti mana orang Quraisy ajar masyarakat dia. Saya nak dalil, bukan nak orang tua. Kalau semata-mata dengan amalan orang tua menyelamatkan kita, Quraisy selamat dah. Kerana Quraisy juga ikut orang tua. Maka kita kena faham yang tu. Boleh berbeza pendapat. Nak kata bid'ah yang ni, silakan. Bila tak ada dalil. Orang yang kata tak bid'ah, ni dalilnya. Perbahasan itu sihat. Imam Malik rahimahullah mengatakan, Ibrahim An-Nakhai mengatakan salat qabliyah maghrib bid'ah. Tapi tak ada orang kata dia Wahabi. Tapi orang bagi dalil. Riwayat Muslim, Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu rak'atain qabla al-maghrib liman sya'. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang nak. Menunjukkan tak muakkad lah. Salat itu sunat tapi tak muakkad qabliyah maghrib. Mereka bantah Ibrahim An-Nakhai dengan dalil, bukan bantah dengan label. Kita bukan ajak orang mai ke kita, ajak orang datang ke Tuhan. Dan kita tak tahu apa pasal Tuhan. Datang Rasul, datang kitab. Ini dia. Maka datang hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari, hadis Muslim. Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga, kecuali yang tak mau masuk, aku tak boleh nak buat apa. Maka sahabat heran, adakah orang tak mau masuk syurga? Maka Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku, dia masuk syurga. Siapa yang enggan derhaka pada aku, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka turun pula ayat 115 surah An-Nisa. 115 surah An-Nisa bagi tahu, jangan menentang Rasul. Jangan didik jiwa kita ni menentang Rasul. Apa yang Nabi bawa jangan tentang. Nanti apa jadi? Tuhan akan palingkan kehidupan kita terus ke dalam neraka Jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Maka jadilah orang mukmin. Orang ikutlah sabilil mukminin, jalan orang mukmin yang mereka sentiasa mendengar daripada Allah dan daripada Rasul. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mencontoh petunjuk beliau serta meneladani jalan hidup beliau dalam semua ini. Mukmin, dia akan rasa bersalah kalau tak ikut Nabi dia. Sejak dahulu dan masih terus hingga kini, segala puji bagi Allah. Mereka mengerahkan apa yang ada pada
pada mereka dari kekuatan dan kemampuan mengeluarkan harta bahkan nyawa demi untuk tujuan yang kerananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mempersembahkan waktu, harta dan jiwa beliau. Mukmin begitu, ikhwan. Dia mencari ruang di mana nak ikut Nabi, di mana nak ikut Nabi. Itu tidak salah. Itulah sifat mukmin. Atau dalam salat. Sifat mukmin macam mana? Ya, salat. Salat satu bab. Kena salat. Alhamdulillah kita salat. Jiwa mukmin akan datang bertanya, bagaimana Nabi salat nah? Pasal itu kita kena ingat, ikhwatul iman, kita kena ingat satu benda dalam hidup kita ni, ikhwan, dia akan ada penghalang-penghalang yang menyebabkan kita akan meninggalkan jalan Rasulullah. Dia akan ada. Pasal itu penghalang nombor satu dalam dunia ni adalah syaitan. Dia akan halang, ikhwan. Maka kita kena hati-hati. Quran kata inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Dia musuh kamu. Dia musuh kamu, letaklah dia di tempat musuh. Pasal itu, ikhwatul iman, ulama akidah kata ada juga benda yang kedua boleh menghalang kita daripada mengikut jalan Rasulullah. Apa dia? Taghut. Taghut ini bahaya, ikhwan. Taghut ini dia akan jadi penghalang, dia heret kita ke jalan lain. Taghut ini apa dia, ikhwan? Dia adalah, kita katakan, fakullu ma'ubida min dunillah wa radiya bil ibadah. Semua benda yang orang beribadat dengannya dan dia bukan Allah. Orang redha dengan dia, orang ikut dia, orang percaya pada dia fi ghairi ta'atillah wa rasulih. Sedangkan jalan dia bawa itu bukan jalan Allah dan bukan jalan Rasulullah. Dia adalah taghut. Pada Firaun, dia mengaku dia sebagai Tuhan, satu taghut, dan sistem dia menundukkan rakyat dia untuk menyembah dia, satu lagi taghut. Izhaba ilal fir'aun innahu taghut. Seluruh kehidupan Firaun itu adalah melampau, taghut, kerana menyeleweng daripada Allah dan Rasul. Pasal itu, ikhwan, benda-benda yang bersifat taghut ini, syaitan akan menyemarakkan dia, color dia, supaya kita ikut taghut dan meninggalkan Rasulullah. Pasal itu para ulama kata nombor satu, al-awwalu, benda nombor satu sekali kata para ulama, asyaitani ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitanlah taghut nombor satu, kerana dia ajak kita ibadat lain daripada Allah. Apa syarat ibadat? Satu, syarat diterima ibadat kepada Allah, kerana Allah, dan cara ibadat pada Allah mengikut Rasulullah. Apa kerja buat syaitan? Dia paling kita daripada dua-dua tu. Kau ibadat bukan kepada Allah, dan dalam ibadat itu kau jangan ikut jalan Rasulullah. Maka dialah taghut nombor satu. Ijtanibu. Quran kata walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut dalam surah An-Nahl. Syaitan itu taghut nombor satu. Yang kedua apa dia, ikhwan? Kita kena tahu. Dia tak nampak, maka dia akan buat yang kedua kepada kita. Apa dia? Al-Hakim Al-Jaiz Al-Mughayyir li ahkamillah. Jahat, ikhwan. Siapa dia? Al-Hakim Al-Jaiz, penguasa hakim. Jair, jahat. Jahat dia tak mana? Setan pergi pada dia, apa setan suruh dia buat? Al-Mughayyir, kau ubah segala yang Tuhan bagi pada engkau, ubah. Oh, anda tengok jalan dia buat. Kita mengadu pada satu orang, bagaimana kita dalam masalah ini, setan datang kepada dia, al-mughayyir li ahkamillah. Kerana kawan ni tempat kita rujukkan dalam hukum hakam, setan datang kepada dia, setan kata al-mughayyir, kau ubah. Seperti yang berlaku kepada siapa? Pada ahlu kitab. Dia ubah sampai ubah jadi agama baru. Sampai ubah manusia tidak dekat diri pada Allah. Manusia tidak kenal Rasulullah. Hari ni bila kita sebut satu sunnah, orang terkejut. Sunnah ke? Kan orang Melaka, iya ke? Dia ada je. Iya ke? Dia punya ubah. Tapi tentulah dalam kes macam ni pengubahan yang besar-besar. Yang kedua, syaitan buat apa, ya kawan? Yang kedua, ikhwatul iman. Yang ketiga dia buat apa? Ikhwatul iman? Syaitan datang kepada manusia.
datang kepada manusia, alladhi yahkumu bighairi ma anzalallah. Kalau yang kedua tadi, hukum Allah dia suruh ubah. Kalau dia hasud orang tu tak dapat, dia buat yang ketiga, tak payah ubah hukum Tuhan, tak payah ubah, tetapi jangan pakai terus. Kau bagi pandangan pada dia, kau bagi pandangan. Sahabat, betul lah benda ni Nabi tak buat kan, tapi kita ni tahun 2015, kita bukan zaman Mekah dengan Madinah tau. Kau ubah, jangan bagi undang-undang Islam pada dia, jangan bagi ima jinayah ke, ima ibadah ke, ima munakahat ke, ima jinayah ke, jangan bagi undang-undang Islam. Jangan bagi. Kau beri benda lain pada dia. Ubah terus. Apa ini tentang alladhi yahkamu bighairi ma anzalallah. Dia berhukum tetapi dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Tak ada dah sunnah Nabi dalam rumah tangga, tak tahu dah lah ni. Dan ni bila cakap rumah tangga, profesor tu, profesor ni, mana hadis-hadis rumah tangga? Sedangkan Quran kata wa innaka la'ala khuluqil azim.